بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصبيه وخليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau kita sambung tafsiran kita pada ayat ke-10, sahabat kita bertanya tentang hukum menceritakan akan kisah-kisah yang pernah berlaku atas para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan apa yang pernah mereka lakukan, iaitulah keburukan-keburukan mereka sebelum mereka masuk Islam, ataupun sewaktunya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu berlangsung sebelum datang Islam, pada sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Ataupun bagaimana pula hukum menceritakannya sedangkan perkara itu tidak jelas dalam Islam. Kita menjawab persoalan ini, kita kena masuk pada ruang lingkup akidah Islam, akidah Sunnah wal Jamaah. Akidah Sunnah wal Jamaah berpegang bahawasanya makhluk yang paling mulia, yang afdal, yang paling istimewa adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa? Kemudian adalah para nabi-nabi yang bertaraf rasul. Antaranya adalah Rasul-Rasul Ulil Azmi, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Seluruh para nabi yang bertaraf rasul. Kemudiannya adalah para nabi-nabi yang tidak sampai tarafnya rasul. Bila dah selesai ini, barulah masuk pada malaikat Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan malaikat Muqarrabin, malaikat Jibril, Israfil, malaikat Nuh, malaikat Mikail. Itu semua malaikat Muqarrabin. Setelah daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, barulah masuk pada umat, itu manusia yang bukan nabi, yang bukan rasul. Dan daripada sekalian umat tersebut, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah umat Muhammadiyah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah umat-umat yang lain. Cuma dimulai dengan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama pada nombor satu kedudukannya dalam Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam akidah Sunnah wal Jamaah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seterusnya adalah Umar, seterusnya Utsman, kemudian adalah Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Mengikut Abu Hasan Asy'ari, imam dalam mazhab akidah kita Asy'ariyah, ini qat'i, pada dalilnya pasti. Ini dimulai dulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu qat'i. Cuma ada di antara ulama akidah di Sunnah wal Jamaah mengatakan dalilnya dhanni. Maknanya menunjukkan kita menetapkan, tetapi dalil-dalil qat'i itu tidak sampai demikian. Maka dalilnya dhanni. Maksudnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bila dia jadi dhanni, mungkin ada di antara umat Islam yang lebih memilih, saya nak letak dua Ali, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman. Silakan. Itu kalau sekiranya dalilnya dhanni. Akan tetapi ulama akidah Sunnah wal Jamaah berpegang lagi, umat yang paling utama adalah umat Muhammadiyah adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu ijma' ulama qat'i telah disepakati paling utama sekali. Umar, Utsman, Ali dhanni, tidak sampai kepada qat'i. Apa itu qat'i dhanni?
Kita tanya ni dalam hati lah. Mulut membeku. Bukan membisu, membeku. Maksudnya dalil qat'i adalah dalil yang pasti. Tidak ada keraguan lagi. Dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti tak wujud. Qat'i. Kerana ada dalam kitab Allah, ada dalam sunnah Rasulullah SAW, dan para ulama kita bersepakat tentang ni. Jangan ragu-ragu lagi, Abu Bakar kedudukannya di sisi Allah. Kita tak kata selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah. Manusia yang paling utama di kalangan yang bukan Nabi, bukan Rasul. Qat'i. Jadi bila qat'i, ulama-ulama juga mengambil bahawasanya tentang Abu Bakar As-Siddiq yang qat'i dulu juga. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq Islam, tidak ada kekufuran yang dilakukan. Qat'i. Sebelum dia masuk Islam, tidak ada kejahatan-kejahatan jahiliyah yang dilakukan. Qat'i. Jadi bila seseorang bercerita tentang keburukan ataupun perangai jahat Abu Bakar dulu sekian-sekian, itu dalilnya jatuh pada zanni. Apa maksudnya? Dia tersalah mengambil dalil. Apa maksudnya di sini? Kejahilannya tidak tahu tentang qat'i dan zanni. Qat'i adalah termasuk dua perkara. Perkara yang pertama di sudutnya i'tiqad Abu Bakar, walaupun dia belum Islam, kerana Rasulullah belum diutus, tapi bukan penyembah berhala dia. Itu qat'i. Yang qat'i lagi adalah keburukan-keburukan Abu Bakar As-Siddiq tidak dilihat bahawa sini dia zanni, tapi qat'i adalah dia tidak melakukan. Lalu bila seseorang cerita juga keburukan Abu Bakar As-Siddiq, maka tersilap baginya kerana dia memandang itu mungkin zanni, tidak jelas. Akan tetapi di sudut qawaid kaedah, seseorang dilarang bercerita tentang seseorang yang pernah dilakukan sesuatu keburukan atas yang tidak pasti. Zanni. Jadi maksudnya apa? Yang qat'i yang ada, cerita yang qat'i. Dan yang qat'i juga adalah kebaikan yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu diketahui sebelum dia Islam dan setelah dia Islam. Itu qat'i. Jadi bila seseorang menjumpai yang zanni, tinggalkan jadi yang zanni. Jadi tentang Abu Bakar Siddiq, cukup kita kebaikan yang sebelum di Islam dan kebaikan baginya setelah di Islam dengan qat'i. Ikuti diri orang yang suka bercerita dan mahu bercerita, dia tidak mengetahui qat'i dan zanni. Untuk atas-atas pun kadang ketinggalan ilmu ini. Dan begitu juga kata ulama akidah ahli sunnah wal jamaah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di kalangan ulama-ulama termasuk Al-Adil Kasyaf melihat keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq bermula setelah Nabi SAW diutus, dan keutamaannya tidak pernah berakhir sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Tidak ada Abu Bakar yang kedua, yang tiga yang boleh menyamai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qat'i. Yang qat'i lagi bahawa itu ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang qat'i tidak ada siapa yang boleh menandingi akan imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada siapa yang boleh lebih imannya, lebih kuat imannya berbanding imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qat'i. Mengapa dia qat'i? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala pilih Abu Bakar Siddiq dari wahyu. Ya Muhammad, pilihlah Abu Bakar Siddiq menemanimu untuk hijrah. Dan cerita telah kita pelajari tentang Rasulullah SAW hijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Jadi apa maksudnya? Itu ayat Quran itu. Qat'i, Allah yang memilih. Tak kala mana adanya ketika mana Rasulullah SAW Ibrahim fil ghar,
Tak kala mana keduanya dalam gua. Lalu seorang itu pun rasa takut. Lalu Allah turun ayat, La tahzan, inna Allah ma'ana. La tahzan, inna Allah ma'ana, dan bil ghar huma. Itu qat'i. Apa maksudnya? Seperti mana ulama berfatwa. Kita sunnah wal jamaah berpegang itu Abu Bakar Siddiq dan tidak ada lain selain daripada dia. Lalu barang siapa yang merendahkannya, maka dia kufur dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengatakan itu bukan Abu Bakar, kafirlah dia. Taqidatul Islam. Itu keunggulan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan keunggulan Abu Bakar Siddiq disebabkan zaman. Disebabkan apa? Seperti mana contoh Allah Subhanahu wa taala perintah kita ikut millah Ibrahim. Sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Benarlah kata-kata Allah, fattabi'u millata Ibrahim. Hendaklah kamu juga mengikutnya millah apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kata ulama, Allah perintah kita ikutnya millah Nabi Ibrahim bukan menunjukkan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim jauh lebih utama daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa yang dibawa Nabi jauh lebih utama berbanding yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam. Cuma Allah perintah disebabkan dalam keadaan dia pernah memulai akan amal-amal tersebut. Seperti mana yang telah kita pelajari tentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti mana dia kata ini yang perlu kita ambil. Ini benda bura'at. Seperti mana kata Nabi Ibrahim AS, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berdiri terhadap apa yang telah kamu kumpulkan, yang mana kamu sembah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita ikut. Maksudnya adalah tidak ada toleransi di sudutnya akidah Islam. Dan tidak boleh mencurahkan mahabbah cinta kepada orang yang menjadi musuh Allah dan musuh agama. Ini yang perlu diikut. Dan Nabi Ibrahim mendahului di sini. Maksudnya Allah perintah kerana dia pernah mendahului baginda Rasulullah SAW. Walaupun dia mendahului, tapi bukan dia paling utama. Termasuk juga pada zaman Nabi Musa, ada pengikutnya. Ada umatnya yang istimewa. Yusha' bin Nur. Akhirnya menjadi Nabi. Itu cerita Nabi. Cuma ada yang tak jadi Nabi. Tetapi tetap dia tidak lebih unggul daripada Abu Bakar Siddiq. Begitu juga Nabi Nuh, pengikutnya terdiri pada orang beriman yang semuanya selamat kerana keimanan mereka, lalu mereka berada di atas bahtera. Walaupun mereka memiliki iman yang mantap, tidak juga iman mereka melebihi iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini telah disepakati oleh ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dia berkata bahawasanya niat saya bercerita Nabi Ibrahim dan tidak ada niat untuk menghinanya. Kalau fikih mengajar kita al-umuri bimaqasidiha. Satu urusan, satu perbuatan, seseorang nak berbicara dengan sesuatu perbicaraan, dia mengikut pada tujuannya bimaqasidiha. Jadi tujuannya apa? Ibrahim, bil hikmah. Bezanya antara orang yang telah diberi hidayah dengan orang yang belum diberi hidayah. Akan tetapi dia ketinggalan dengan satu perkara, adab para sahabat. Adab bersama para sahabat Rasulullah SAW. Usul fiqh mengajar syariat. Qawaid fiqhiyah mengajar syariat. Tapi ada satu bahagian yang jangan ditinggalkan. Adab. Adab kepada siapa? Ada kepada para sahabat baginda Rasulullah SAW. Umpamanya sekiranya berpegang dengan dalil yang ghanni dan tidak jelas, kita nak cerita juga keburukan-keburukan mereka, lalu dilihat apa natijahnya, apa kesannya. Sekiranya natijahnya buruk, kesannya buruk, maka jangan ceritalah. Itu kaedah. Mengapa? Jaga adab. Itu adab kita dengan para sahabat baginda Rasulullah, seperti mana Allah mengajar kita, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Itu para sahabat yang gugur syahid, lalu kita kata dia mati.
Dan orang kata, bal ahya, jangan kamu kata mati, dia hidup. Itu adab. Pada syar'i akal, ini semua dah gugur, wafat, dibunuh, tidak akan bangun dan hidup lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, jangan kata mati melalui adab kamu dengan hamba itu. Itulah sahabat baginda Rasulullah SAW. Lalu begitu juga sekiranya kita menceritakan aib-aib keburukan orang-orang yang pernah melakukan keburukan tersebut, tetapi kemudiannya dia beriman, maka kalau sekiranya kita cerita sekalipun, maka akan mengundang aib itu jauh lebih besar pada keutamaan dia. Maka janganlah cerita. Baik cerita yang utama pada dia agar umat Islam melihat inilah sahabat Rasulullah, inilah As-Siddiq. Kita dia demikian. Dan bukan sekadar perkhususan atas Abu Bakar As-Siddiq, bahkan seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Seperti mana ada di antara sahabat Rasulullah, apa yang dilakukan? Dia minum arak. Dia minum arak. Ditangkap. Ketika zaman Rasulullah masih hidup, kemudian orang menghina dia, mengicik, macam-macam lagi menghortiknya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, jangan berkata demikian kerana dia masih mukmin. Apa maksud kata Rasul? Ya, benar. Dia ada perbuatan jahat yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi kalau dibandingkan dengan iman, dia menang daripada kamu. Lalu ini kesalahan apa? Ini kesalahan syahwat dia, keinginannya. Kadang-kadang orang tu kaya, dia boleh buat apa saja. Dia buat maksiat tu dengan kekayaannya. Tapi iman ini tak berubah. Seperti mana kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya kemaksiatan dengan iman, kemaksiatan tidak mencederakan iman. Kemaksiatan adalah satu kemaksiatan. Oleh kerana itulah di akhirat, seseorang diazab bukan kerana lemah iman, tapi kerana kemaksiatan. Jadi iman yang tinggal, kata Rasulullah, dia akan masuk syurga. La yadkhulul jannah hatta yu'min. Dan mereka tidak akan masuk syurga, mereka beriman. Dan ada yang lain, la tadkhulul jannah hatta tu'min. Tidak akan masuknya kamu ke dalam syurga, mereka kamu beriman. Jadi dosa terhapus dengan yang azab. Lalu, dia maksud kerana iman yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kemaksiatan itu menghilangkan iman, maka oleh kerana itu setiap orang yang bermaksiat tidak ada peluang untuk masuk syurga. Ini pendapat Mu'tazilah, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perhatikan itu di sudah akidah Islam. Dan perbahasan ini panjang sebenarnya sebab saya tengok tak ada kambing 2 ekor, jadi kita selesai. Paling kurang 2 ekor bab macam ni. Mesti semangat nak cerita. Secara khulasahnya penutup. Khulasahnya adalah diambil akan perkara ini melalui neraca timbangannya. Maksudnya adalah lebih adil, lebih seimbang dengan rasanya syariat dan juga adab terhadap kita dengan para sahabat Rasulullah SAW. Maka jangan diceritakan walaupun dalilnya dhanni, tidak jelas. Apa maksudnya? Jangan menceritakan. Kerana apa? Kerana cerita mereka itu mengundang aib bagi orang yang tak faham agama. Tetapi mereka memilikinya fitrah yang mana bila sahabat dihina, mereka pun marah. Kaedah begini, saya cerita bukannya untuk mengaibkan sahabat, menghina sahabat. Tapi ada di antara kita rasa, dia faham itu satu penghinaan terhadap sahabat. Dia bukan orang alim yang rasa tadi. Tapi dia memiliki iman dan fitrah juga. Apa maksudnya? Awak hina saya tak apalah. Tapi kalau awak hina para sahabat, kena awak. Awak hina saya tak apa. Tapi kalau awak hina ni Nabi Muhammad, saya bunuh awak. Adakah orang gitu? Di Indonesia tak berapa macam tu. Sebab undang-undang Malaysia ketat sangat. Tapi kalau negara luar itu, sebab dah jumlahnya sampai ke 100 juta begitu, polis pun tak boleh kawal bab-bab macam ni. Memang bunuh dia orang tu. Awak pun hina saya, tapi awak jangan hina Abu Bakar.
Awak boleh hina saya, awak jangan hina ni Umar. Cerita-cerita kamu bukan jelas pada syariat. Cerita-cerita kamu ini adalah wan saja, sangka mungkin ia betul, tapi besarnya adalah tidak betul. Disebabkan begini, apa yang dilakukan keburukan oleh para sahabat, hakikatnya tidak ada siapa tahu hakikat buruknya bagaimana di sisi Allah. Akal pun berfikir bagaimana yang kalau dikatakan jahat sungguhnya Abu Bakar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bagaimana Allah memilihnya sebagai orang istimewa di sisi Allah. Sangat mulia dia di sisi Nabi, menjadi khalifah yang kedua. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, semua para sahabat sepakat tak tolak langsung. Mengapa? Mereka faham agama. Sebab ijma'. Dia qat'i. Tidak ada siapa pun di antara kita yang lebih layak kata Umar, mereka Abu Bakar. Kita lihatlah hijrah dia bersama siapa? Rasul. Nabi waktu sebelum wafat, siapa yang Nabi minta untuk jadi imam? Rasul. Pilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika mana musafir, Nabi kadang-kadang terlewat. Nabi pergi qada hajat. Lalu Nabi perintah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Awal pertengahan sehinggalah Nabi nak wafat, pilih Abu Bakar Siddiq. Isteri Nabi Aisyah, ya Rasulullah, ayahku tu lemah ya Rasul. Suaminya pun rendah, tak boleh nak, dan dia orang yang lemah lembut. Tapi SAW kata, perintah saja Abu Bakar. Apa maksudnya secara logiknya nak jadi imam, biarlah suara tu lantang. Abu Bakar bukan memiliki suara yang lantang. Tapi Rasulullah pilih dia kerana hubungannya di sisi Allah. Nabi tahu hubungan itu. Bagi orang lain kalau jadi imam tak tahu bagaimana Allah terima solatnya atau tidak. Tapi kalau Abu Bakar jadi imam, pasti dan pasti Allah terima. Kerana Rasulullah pilih. Akhirnya begitu. Jadi dah ada yang ini, berapa nak cerita buruknya lagi, itu pun tak pasti keburukan. Begitu juga Sayyidina Umar. Katakan buruk-buruk jahat-jahat. Lalu kita pun terfikir, Allah Subhanahu Wa Taala memilihnya Umar. Sehingga kata Rasulullah, Islam menjadi kuat kerana keislaman Sayyidina Umar. Maksudnya di sini, luar biasa ada imannya. Islam jadi kuat kerana Sayyidina Umar. Bahkan pada zaman dia jadi khalifah, bertiga punya semua duduk bawah kaki dia. Parsi empire yang besar tak berani. Yahudi paling nombor satu tak berani. Itu yang Sayyidina Umar datang dengan khadamnya seorang dia ni bagal lagi. Bukan naik kuda. Sampai ke Masjid Al-Aqsa, berdiri Masjid Maqdis, Yahudi pun tengok orang dia. Cik, angkat sikit tangan, ada baju koyak. Dia kata ada dalam Taurat orang ini yang akan ambil kunci kamu. Ambillah. Tak ada gaduh-gaduh pun. Mudah dia jadi yang dia ambilnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Syam seluruhnya bawah kaki Sayyidina Umar. Jadi soalannya, kita buruk di sekian-sekian, bagaimana Allah memilih orang yang buruk menjadi jadinya Khalifatul Islam? Itu yang kita tak tahu. Keburukan Umar, kemudian pula dia itu Al-Faruq, dapat memizakan hak dan juga batil. Dia di sisi Allah, kita tidak tahu. Oleh kerana itu, mengikut ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini bahagian kita. Kita dekat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Syiah Rafidah mendahulukan Ali. Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Bakar dulu. Tetapi kedudukan mereka di sisi Allah, mengikut Allah, kita tidak masuk campur. Kita tidak tahu. Kerana Allah pun tak pernah bagi tahu bahawa sini turun satu ayat, nama surah ini adalah Abu Bakar As-Siddiq ataupun nama surah As-Siddiq. Jelaskan Abu Bakar orang nombor satu setelah Nabi. Tidak ada. Tapi kita dengannya apa yang kita dapati pada Quran dan juga Sunnah, Abu Bakar orang yang utama di dalam Islam setelah Rasulullah SAW. Jadi begitu juga para sahabat Rasulullah SAW yang lain. Lalu kesimpulannya adalah cerita kebaikan mereka jauh lebih utama berbanding keburukan mereka.
Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya. Dan barang siapa yang membuka aibnya saudaranya, Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada tersembunyi nyorok-nyorok dalam rumah dia. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi berpegang lagi beriman dengan hadis Rasulullah. Susah. Mampu mengikut aku punya cara. Aku punya kaedah. Tidak boleh demikian. Faham ke tidak? Faham minggu depan dua ikut lah. InsyaAllah kita sambung pada ayat yang ke-10 firman Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Jadi ayat ini yang menyebabkan nama surah ini Al-Mumtahinah. Juga dibaca Al-Mumtahanah. Tahinah, Mumtahanah. Tahinah dan juga Mumtahanah. Kalau dikaitkan dengan Al-Mumtahinah, seperti mana dalam banyak orang menggunakan Al-Mumtahinah, Al-Mumtahanah, dia dikaitkan dengannya, itu kisah yang pertama yang pernah kita pelajari. Sebelum ini tentang yang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikaitkan juga dengan wanita yang diperintah diuji imannya. Tetapi secara umum yang dibaca juga dengan al-mumtahinah, mumtahanah, al-mumtahinah dibaca. Ini menunjukkan ujian atas sebahagian besar di kalangan orang-orang yang beriman daripada orang-orang perempuan yang berhijrah. Itu mumtahanah, mumtahinah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Seluruh ini untuk keseluruhan orang beriman, tetapi yang akan bertanya Rasulullah. Maksudnya di sini, wahai orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu, apabila telah datang kepada kamu di kalangan orang-orang wanita yang beriman, muhajiratin famtahinuhun, yang mana mereka berhijrah. Itulah hijrah itu daripada Makkah menuju ke Madinah. Famtahinuhun, maka hendaklah kamu memuji mereka. Dikaitkan mukminatin adalah iman, jadi ini menunjukkan uji iman mereka. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya cerita ayatnya ada kaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Sudah dengan para sahabat 1,400 orang nak pergi berumrah. Ditahannya orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, tak bagi masuk ke Mekah. Untuk Rasulullah para sahabat berumrah. Akhirnya buat perjanjian. Perjanjian itu nampak berat sebelah. Tapi Rasulullah kata, kita ikut itu. Nampak agaknya berat sebelah sebab lebih berpihak pada mereka. Apa yang mereka nak, macam ditunaikan. Itu perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat pun ada juga bertanya Rasul, ya Rasulullah, perjanjian ini berat sebelah ya Rasul, seolah-olah memihak pada mereka. Nabi kata, tak, biarlah. Sampai perjanjian itu antaranya adalah orang-orang Quraisy halang Nabi untuk teruskan perjalanan ke Mekah untuk umrah masuk ke tanah haram. Nabi kata tak pun. Apa maksudnya? Dia aja mereka larang, dia saja mereka halang, kita tak umrah.
Dalam masa yang sama dalam perjanjian itu adanya genjatan senjata selama 10 tahun. Apa maksudnya? Tidak ada peperangan. Jadi sebabkan begini, perang tu ada dua. Ada perang secara terangan, ada juga perang secara sudut. Contoh begini, ada di antara sahabat Rasulullah, ada kalanya daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Tengah-tengah malam jumpa mereka Quraisy ataupun musyrikin di tengah jalan, bunuh mereka. Itu. Kalau dah bunuh di tengah perjalanan tengah padang pasir, lalu ditanam mereka di sana, siapa yang tahu? Tahu-tahu dah tak balik ke Madinah dan sahabat. Jadi Rasulullah kata jantan senjata 10 tahun. Dan beberapa lagi perjanjian, antara perjanjian itu adalah orang Quraisy yang lari pergi ke Madinah bersama Rasulullah. Maksudnya adalah ini mereka ni hijrah. Mereka dah masuk Islam, mereka ikut Rasulullah sehingga mereka sampai ke Madinah. Dan mereka kebanyakan mereka Quraisy. Jadi yang di Mekah itu siapa? Suaminya kafir, mak bapaknya kafir. Yang pergi itu sama Rasul, dalam Islam. Itulah cerita mukminah cinta. Jadi perjanjiannya apa? Perjanjiannya bahawasanya bila saja mereka kembali ke Mekah, maksudnya dengan Rasul, maka mereka ada hak ambil balik. Jadi Islam tak boleh buat apa-apa. Apa maksudnya? Daripada Madinah, mereka kembali ke Mekah, ini suami dia boleh memiliki isteri itu kembali. Walaupun isteri itu dah masuk Islam. Itu. Okay, dan kemudian pula sekiranya orang-orang Mekah termasuklah juga dengan hamba dia yang tak ada izin majikannya, lari pergi ke Madinah. Lalu orang berbagainya Quraisy ini boleh pergi ke Madinah mendapatkan kembali mereka. Itu umat Islam tak boleh halang bagi mereka. Walaupun mereka dah masuk Islam. Sehingga Rasulullah SAW ikut perjanjian tersebut. Lalu sehinggalah berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah, itulah cerita Fathu Makkah. Orang-orang musyrikin Quraisy ini menunggu, oleh kerana itu mereka dah tak alam sebab mereka tahu satu jumlah yang besar akan sampai ke Mekah. Dan mereka mengambil peluang untuk mengambil kembali orang-orang daripada Mekah yang pergi ke Madinah. Nak ambil balik mereka. Dia tak tengok agama lah. Kalau itu isteri dia nak dapatkan balik isteri dia. Okey, dah yang begitu. Akan tetapi kata Abdullah bin Abbas, perjanjian itu dah batal dan langsung setelahnya Fathu Mekah. Apa maksudnya? Mereka tidak ada hak untuk menuntut kembali qadamnya, hambanya, termasuk isteri mereka. Cuma ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala turunkan agar Rasulullah bertanya pada wanita-wanita itu sebab apa mereka hijrah. Sebagai ulama kata bagaimana yang dimaksudkan dengan famtahinuhun, maka ujilah mereka. Sebagai ulama kata, ulama kita Rasulullah tanya, apa tujuan kamu hijrah? Adakah sebab kamu dah benci suami kamu, lalu kamu pun lagi mengikut aku pergi ke Madinah? Tidak ya Rasul. Ataupun kamu ini memilikinya kekasih kamu yang ikut juga pergi hijrah. Kamu pun kena juga hijrah. Takkan kamu nak cakap dinding seorang-seorang? Saya tambah itu. Jadi apa maksudnya di sini? Jadi wanita ni pun ikut juga hijrah kerana kekasihnya pun hijrah sama. Ini tak ada cerita suami isteri lah. Dan Rasulullah kata, tidak ya Rasul. Tidak ya Rasul. Dan Rasulullah akan tanya lagi beberapa soalan, tanya. Lalu Nabi tanya, siapa aku? Oh Rasulullah. Adakah kau boleh bayar aku? Ikat perjanjian aku? Boleh ya Rasul. Itu salah satu ujiannya. Yang lain kata Abdullah bin Abbas adalah Rasulullah bertanya, kamu berhijrah atas kalimah apa? Atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu hijrah kerana apa? Mahabbah Allah dan Rasul.
mencintai Allah dan Rasulullah. Jadi akhirnya yang jawab begitu, itu adalah wanita-wanita yang niatnya murni, niatnya ikhlas, hijrahnya diterima. Mereka mukminat. Apa maknanya? Makna tujuan mereka berhijrah kerana Allah dan Rasul dan bukan kerana mereka ditindas suami, dizalimi suami, kerana suami dia kafir, tak mau Islam, lalu dia kena ikut Rasulullah sebab dia telah Islam. Kerana apa? Suami yang kafir tidak halal lagi atas isterinya Islam. Dia sekadar boleh waktu iddah saja. Kalau suami itu dalam waktu iddah dia masuk Islam, dia masih suami isteri. Tapi bila dah habis iddah, suami itu pun tak masuk Islam dalam iddah, suami itu kena yang kahwin semula setelah dia masuk Islam. Iddah begitu. Tapi kalau dia masuk Islam waktu iddah, dia masih suami isteri. Yang lain pula katanya para sahabat Rasulullah yang paling besar mereka betul-betul beriman kerana Rasulullah perintah mereka bai'ah, mereka bai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang cerita Nabi kita mana amalu binniyah wa inna likulli imrin ma nawa wa hijratu ila Allah wa hijratu ila Allah. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah, hijratu ila Allah wa Rasulih. Maka barang siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya kerananya yang kiruha, maknanya dia nak berkahwin, ataupun harta yang sumsum, yusibuha, dia nak dapat satu perniagaan di Madinah, maka hijratuhuma hajara ilaih. Dia akan dapat dengan apa yang hijrahkan. Tetapi yang benar hijrah, Allah dan Rasul. Jadi uji. Tetapi kebanyakan wanita-wanita hampir keseluruhan dikatakan semua berjaya dalam ujian tersebut. Apa maknanya semuanya hijrah kerana Allah dan juga Rasul. Allahu a'lamu biimanihim. Dan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui secara jelas hakikat iman mereka. Mengapa? Di sini ada hukum. Hukum ini maksudnya apa? Secara zahir, seseorang boleh kata kerana Allah dan Rasul. Zahir. Kita pegang hukum yang zahir. Walaupun di dalam hatinya mungkin menentang ataupun mengingkari dengan apa yang disebut di lidahnya. Dan Allah saja yang tahu iman mereka bagaimana. Jadi kita ambil hukum zahir saja. Kamu kamu hijrah akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu beriman, kamu mukminat, kamu itu beriman. Sudah. Kalau dalam hatinya menyembunyikan sesuatu, kekufuran, kemusyrikan, Allah menyatakan Allahu a'lamu biimanihim. Lalu ayat ini Nabi baca kepada mereka agar menyentuh hati mereka. Kenapa agaknya aku tak boleh nak bohong depan Rasulullah. Apa maksudnya? Lidahku mengatakan kerana Allah dan Rasul. Tapi hakikatnya kerana kekasihku itu berhijrah. Aku tak boleh menyembunyikannya. Lalu akhirnya dia membatalkan niat kerana nak kahwin, kembali memperbaiki niatnya kerana Allah dan Rasul. Tidak ada masalah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi baca kepada wanita itu agar Allahu a'lamu biimanihim, itu hati mereka. Allah bagi tahu apa yang kamu sembunyikan dalam hati kamu. Iman kamu sejati ataupun tidak, Allah lebih mengetahuinya, bukan Rasul. Jadi bila mereka itu mengetahui, maka mereka tidak akan mampu, tidak akan mungkin nak membohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi bersama Allah. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Dan sekiranya engkau telah mengetahui bahawasanya wanita-wanita yang beriman itu benar-benar berhijrah kerana Allah dan juga Rasul, fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Maka jangan kembali menyerahkan mereka-mereka yang beriman ini kepada orang kafir. Jadi jangan serahkan. Kerana mereka menyumpah, ya Muhammad, kembalikan isteriku. Datang bapa, ya Muhammad, kembalikan anak perempuanku. Kerana apa? Ya Muhammad, bukan perlu mengikut perjanjian. Dan kita ikat perjanjian di Hudaybiyah.
Tapi mereka tak tahu bahawasanya perjanjian tersebut telah batal, dah berakhir dah pun. Ini rancangan Allah Subhanahu wa taala, akan turun ayat inna fatahna laka fatham mubina, membatalkan akan perjanjian tersebut. Bila batal perjanjian, jangan ikut apa yang mereka nak. Ikutnya Allah firman, fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka jangan kamu kembalikan wanita-wanita beriman itu kepada keluarganya yang kafir. Suami datang, suami kafir, Allah beritahu, jangan kembalikan isterinya kepada suami yang kafir. La hunna hillun lahum wa la hum yahillu lahun. Wanita-wanita yang beriman itu tidak halal lagi buat mereka, suami-suami yang kafir. Kafir ini maksudnya adalah, ini perempuan ni semua beriddah dah. Tidak dia beriddah, tak kala mana suami enggan Islam, bermula beriddah. Bulan juga, bulan 10 hari. Kalau dia tak adanya haidnya, maka 3 kali suci. Kaedahnya begitu. Kenapa agaknya? Kerana ulama-ulama kita berfatwa, iddah itu berlaku atas suaminya Islam ataupun tidak. Kerana nak tengok dalam rahimnya ada anak ke tidak, jadi kita pakai iddah. Kalau sekiranya perempuan tu tua dan tidak adanya uzur haidnya, lalu pakai iddah 4 bulan 10 hari, ulama kita bilang, ada ulama kata pakai itu. Sebagai ulama kata pakai 3 bulan. Tak mazhab Syafi'i kata pakai 4 bulan 10 hari, pemuda mana tahu tiba-tiba umur 75 pun kandung nanti. Mana nak tahu? Mazhab Syafi'i gitu. Soalannya ditanya adalah seorang wanita kematian suami dia baru. Umurnya 80. Jadi saya punya iddah ni Ustaz, macam mana? Jadi jawab 3 bulan. Tadi jawab 3 kali suci, mana nak boleh 3 kali suci, bukan haid, pakai 3 bulan. Kias pada 3 kali suci. Tapi dalam mazhab Syafi'i pakai juga 4 bulan 10 hari. Kenapa? Takut ngandung. Suami dalam barazah, suami isteri di atas bumi itu, di atas tanah, ngandung lah. Mana nak tahu, power suami dia lah power religius. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wanita-wanita beriman ini tidak halal bagi suami-suami yang kafir, lebih lagi telah selesai iddahnya. Lalu kalau suami itu masuk Islam, letak juga kahwin sudah. Wala hum yahilluna lahum. Allah kuatkan lagi bahawasanya suami-suami yang kafir tidak halal untuk isteri-isteri dia yang telah masuk Islam. Dia beriman. Maknanya menunjukkan bahawa dunia kekafiran, keislaman tidak boleh bersatu. Dan berkaitan ayat ini adalah perkahwinan itu paling kuat sekali untuk diuji. Kenapa? Ada kebanyakan mereka yang hijrah, rupa-rupanya kebanyakan mereka isteri-isteri, wanita-wanita yang bergelar isteri yang telah masuk Islam. Ini yang nak diuji sungguh. Allah Subhanahu wa taala beritahu menguji mereka sehingga perlu bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung nanti masih dalam ayat yang ke-10. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.